Satu ketika dahulu, tiada. Hak pekerja, kebajikan pekerja, gaji pekerja, tidak ada yang benar-benar melindungi pekerja, memenuhi keperluan pekerja secara menyeluruh. Mungkin ada yang tidak tahu dua perkara ini. Sekitar tahun 2011, Rang Undang-Undang Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 dibentang dan diluluskan. Susulan pada itu, satu Perintah Gaji Minimum 2012 pula dimuktamadkan. Maka, bermulalah serangan demi serangan, bantahan demi bantahan terhadap saya dan kerajaan. Ada yang kata perniagaan akan terjejas teruk, ekonomi kita akan hancur. Tetapi saya tahu saya perlu berusaha untuk mencapai satu keseimbangan antara ekonomi, majikan dan pekerja. Tidak mudah, tetapi boleh dibuat, boleh dicapai. Bagi saya, majikan mempunyai pandangan mereka dari segi kos. Tetapi hak dan keperluan pekerja tidak boleh diabaikan. Yang penting, pengurusan ekonomi perlu diusahakan supaya semua dapat menikmatinya. Pada tahun 2014, apakah pertumbuhan ekonomi kita? 6%. Begitu juga pada tahun-tahun 2015 hingga 2017. Pertumbuhan ekonomi kita sekitar 6%, malah ada yang melebihi 6%. Ekonomi kita berkembang, perniagaan dapat teruskan kelangsungannya dan pertambahan kos dapat diuruskan. Hak pekerja pula dilindungi dan terus diperjuangkan. Keseimbangan amat penting dalam pengurusan ekonomi. Kemudiannya, dalam bajet 2015, saya memperkenalkan skim insurans pekerjaan. Hasrat saya hanya nak bantu mereka yang diberhentikan kerja dengan memberikan bantuan kewangan sementara. Saya juga telah meminta agensi kerajaan untuk bantu menyelaraskan peluang pekerjaan buat mereka yang telah hilang kerja. Namun, sementara proses pelaksanaannya dan ketika ia dikuatkuasakan, macam-macam tajuk berita dan posting media sosial keluar. Kerajaan ambil gaji kita. Lawan. Apa EIS ni? Hapuskan EIS. Saya dikritik, saya dihina, saya dicemuh. Kemarahan ini diapi-apikan sehinggalah melimpah ke tahun 2018 pada PRU 14. Tidak mengapa, saya tidak marah, saya tidak kecewa. Saya hanya berasa sedih kerana diberhentikan pada 2018 dan tidak dapat meneruskan perancangan ekonomi dan hak pekerja. Hari ini, ramai yang bercakap soal gaji dan kebajikan pekerja. Alhamdulillah, dasar Perintah Gaji Minimum diteruskan lagi pelaksanaannya dan kini pada kadar RM1,500. Saya lihat EIS juga banyak membantu rakyat pada tahun-tahun 2018 hingga 2019 ketika pemerintahan PH yang zalim di mana ramai kehilangan pekerja tetapi menerima allowance EIS. Ditambah pula ketika pandemik COVID-19, EIS tetap membantu rakyat. Saya berharap semua pihak, kerajaan, majikan dan pekerja, akan dapat terus mencapai keseimbangan di mana pandangan majikan diuruskan dan hak pekerja dilindungi dan diutamakan. Keseimbangan ini boleh dibuat, boleh dicapai. Insya Allah. Selamat menyambut Hari Pekerja 2022. Hidup pekerja.